Bertemu kembali. Kerajaan memperuntukkan RM5.16 bilion bagi perbelanjaan pembangunan Sabah di bawah bajet 2022. Ia merupakan peningkatan RM104 juta berbanding 2021. Namun fokus pertumbuhan ekonomi perlu dilihat secara lebih terperinci dan berfokus kepada bidang yang menjana pertumbuhan mampan untuk Sabah. Apa keperluan negeri Sabah khususnya dalam aspek teknologi? Kita bersama dengan Pengurus Besar Pusat Inovasi dan Ekonomi Kreatif Sabah, Vivianti Sarjuni yang bersedia pada ketika ini. Vivi, terima kasih kerana meluangkan masa bersama dengan kami. Mungkin pertama sekali pandangan secara umumnya melihat kepada bajet 2022 sendiri terhadap peruntukan untuk negeri Sabah dan khususnya mungkin juga bidang teknologi untuk negeri Sabah sendiri. Baik Najib, terima kasih. Secara keseluruhannya saya menerima baik bajet 2022 kepada Sabah. Selain daripada apa yang diberikan khusus untuk Sabah, banyak lagi bantuan lain yang disalurkan kepada agensi persekutuan yang dapat dimanfaatkan oleh rakyat Sabah sebenarnya. Tetapi dalam bajet 2022 ini saya lebih menumpukan perhatian kepada dana untuk pembangunan modal insan dan pengembangan keusahawanan terutama dalam aspek teknologi, inovasi dan kreativiti di Sabah. Agensi yang saya wakili ini iaitu Sabah Creative Economy and Innovation Centre ataupun nama singkatan SINIC adalah salah satu inisiatif kerajaan bertujuan memacu industri dan ekonomi negeri melalui 3 teras. Teras pertama teras teknologi dan inovasi, teras kedua teras kreatif dan akhir sekali teras keusahawanan berteraskan teknologi ataupun inovasi. Lebih kurang sama dengan Magic ataupun MDEC di peringkat persekutuannya, Najib. Dulu semasa saya masih bekerja di agensi persekutuan, ada pendapat yang mengatakan Sabah ini tak bersedia lagi dalam sektor inovasi dan kreativiti dan kalau kami ni nak take part in this sector kena datang Semenanjung untuk belajar and I beg to differ that. Ada keperluan yang sangat serius untuk kami pastikan inisiatif teknologi dan inovasi ini dibangunkan di Sabah. Nak ke Semenanjung Najib untuk belajar jauh. Itu belum kira lagi perjalanan daripada pedalaman nak ke airport Kota Kinabalu. Jadi terbentuklah SINIC, satu inisiatif kerajaan negeri untuk membangunkan sektor teknologi ini di Sabah. Dan Sabah ini saya tahu hakikatnya masih miskin, termiskin di Malaysia. Itulah sebabnya kenapa kita nak memikirkan pelbagai alternatif untuk memacu industri yang sedia ada. Saya bagi contohnya Najib bagaimana teknologi AR VR dapat bantu sektor pelancongan di Sabah yang sangat terjejas oleh pandemik. Contohnya kita boleh bawa pengalaman menerokai lembah Danum dari mana sahaja melalui teknologi ini. Bagaimana teknologi drone dapat membantu meningkatkan produktiviti penyiraman baja ladang kelapa sawit dan sebagainya. Jadi saya sangat teruja bila dapat tahu sejumlah 30 juta ringgit Malaysia diperuntukkan untuk melaksanakan Innovation Hub IR 4.0 di bawah kelolaan Teknologi Park Malaysia. As we speak now Najib, syarikat pemula drone Malaysia yang terbesar di dunia juga, the largest drone service provider in the world, Aerodyne, kini berada di Kota Kinabalu untuk melihat potensi mengembangkan perkhidmatan drone dalam bidang pertanian dan perhutanan melalui kerjasama berbagai agensi kerajaan negeri iaitu SINIC dan juga KKIP Aerospace Training Center. Jadi saya harap agensi persekutuan dan state level agency dapat bekerjasama secara lebih strategik dalam pelaksanaan dan perbelanjaan bajet yang diberi kerana kita ada banyak potensi yang belum diterokai lagi. Selain itu saya berharap kami di Sabah dapat bekerjasama sekali lagi dengan Cradle yang dimandatkan untuk mengelola My Startup, inisiatif untuk bantu startup di Malaysia. So last year SINIC bekerjasama dengan Cradle dan dua startup kita berjaya mendapat 500,000 grant bersyarat ya, dan saya harap 20 juta yang diberikan kepada Cradle itu dapat memanfaatkan lagi lebih ramai startup dekat Sabah. Najib, kalau saya boleh tambah sedikit lagi, saya nak ambil kesempatan ni nak mengumumkan Sabah mengambil serius pembangunan sains dan teknologi ya, melalui pembentukan di peringkat negeri Majlis Pembangun Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah bertujuan untuk mengukuhkan fungsi dan peranan dalam pembentukan polisi, strategi dan pelaksanaan latihan berimpak tinggi. So kami juga berharap dapat menjadi rakan strategik sandbox yang pertama di Borneo melalui usaha sama dengan National Technology and Innovation Sandbox. So Najib, saya berharap
agar kerjasama strategik di antara agensi persekutuan dengan agensi kerajaan negeri akan dapat memastikan bajet 2020 ini yang diumumkan dapat dimaksimalkan secara inklusif di seluruh negara, terutama Sabah dan Sarawak. Okey, Vivi, kalau kita membawa sedikit realiti, mungkin itu antara usaha yang ingin dilaksanakan, sedang dilaksanakan dan sebagainya. Namun realiti penerimaan ataupun tahap kesediaan yang Vivi sebutkan tadi sudah bersedia di sana itu, apa kalau boleh digambarkan? Di mana tahap kesediaan perniagaan, orang ramai untuk mengadaptasi teknologi, inovasi dan sebagainya di negeri Sabah sendiri? So kalau kita nak cakap pasal realiti, contohnya saya ambil konteks keusahawanan di Sabah. Landscape keusahawanan di Sabah ni telah berubah secara agresif setelah kita dilanda pandemik. I think it happens everywhere in the world. Cumanya di Sabah ni, kalau dulu mungkin SME sangat bersifat tradisional, sekarang ini saya lihat lebih banyak perniagaan yang beralih kepada digital. Di situ juga penerimaan, yes, actually kalau kita nak cakap pasal infrastruktur kan Najib, kami masih mengalami masalah internet. Bagaimana usahawan nak melibatkan diri dalam aktiviti ekonomi digital kalau internet pun agak perlahan ya. Jadi saya amat terujalah bila bila bajet baru ini mengumumkan bahawa ada perluasan inisiatif untuk meluaskan perkhidmatan 5G di negeri-negeri berkepadatan tinggi seperti Sabah sebanyak 36%. Kami masih struggle lagi Najib, masih struggle, people keep talking about digital economy and all that, tetapi jika infrastruktur internet kita pun tak begitu bersedia, mungkin it will be very challenging lah. So saya harap lebih banyak government agency di peringkat federal bila nak buat any plan ataupun plan perbelanjaan untuk seluruh negara, kalau boleh turun ke Sabah dan melihat kita punya landscape sendiri, sebab Sabah ini besar, kita ada 25 daerah, masalah di setiap daerah berlainan, jadi tak boleh nak pukul rata lah Najib. So saya harap untuk bawa teknologi itu sebenarnya tak susah, cuma kena melihat reality ataupun landscape di Sabah itu sendiri macam mana. Okey. Ya, so Ya. Bagaimana untuk melihat bahawa dalam keadaan semasa ini untuk memulihkan ekonomi rakyat negeri Sabah khususnya melalui inisiatif seperti geran padanan dengan yayasan milik JLC dan juga NGO kepada NGO sendiri. Tadi juga Vivi ada sentuhkan sikit macam mana geran kerjasama dan sebagainya di peringkat pusat, kerjasama itu perlu diwujudkan di peringkat negeri Sabah dan sebagainya. Namun untuk usaha pemulihan ekonomi rakyat melalui inisiatif geran padanan ini bagaimana untuk negeri Sabah? Ini yang saya paling gembira. Saya kira ini adalah satu usaha yang sangat bagus di mana kerajaan telah memperuntukkan sebanyak 100 juta untuk inisiatif geran padanan. Sabah contohnya ada banyak keusahawanan sosial ataupun social entrepreneurship ya Najib, yang sangat berpotensi untuk dibangunkan dari dulu lagi. Tetapi mungkin usaha-usaha untuk memajukan mereka ni agak kurang. Jadi di sini akan memainkan peranan kami lah. Dan saya juga berpendapat di kala pandemik ini, model perniagaan keusahawanan sosial ini atau social entrepreneurship sangat sesuai untuk diperluaskan di Sabah kerana ia melibatkan pemulihan ekonomi komuniti yang terkesan dan juga alam sekitar. So, agensi kerajaan Sabah yang saya wakili ini juga memegang mandat social entrepreneurship dan juga social innovation. Dan saya amat gembira apabila inisiatif ini diumumkan sebab dengan grant ini mereka dapat grant ini dapat membantu keusahawanan sosial untuk menskala besarkan lagi perniagaan mereka. Saya nak share sikit Najib, contohnya seramai 7 social entrepreneurship di Sabah, social entrepreneurs di Sabah telah berjaya mendapat grant melalui social impact matching grant yang dipacu oleh Magic pada 2021 dengan jumlah keseluruhan grant lebih kurang RM200,000. Saya kira, tapi walaupun begitu saya kira kita kena tingkatkan lagi lah peratusan ini di masa hadapan dan saya harap tahun ini kita akan dapat gandakan lagi statistik ini melalui kerjasama erat antara NGO dan juga GLC di Sabah. So again, I hope the entity yang terpilih dalam pembahagian bajet ini akan dapat bekerjasama secara telus dan
rapat dengan entiti di Sabah seperti kami dalam melaksanakan inisiatif grant padanan ini secara lebih strategik dan jangan tertumpu dekat Semenanjung sahaja. Turun Sabah, datang ke sini dan lihat sendiri cabaran-cabaran yang kami hadapi. Jadi saya bagi pihak SINIC sedia untuk bekerjasama dengan agensi persekutuan dalam agenda pemulihan ekonomi negara khususnya dekat Sabah. Okey, Vivi, kita berbaki 2 minit lagi. Kalau kita nak bacakan tentang mungkin harapan untuk bajet negeri Sabah sendiri. Kerana itu adalah apa yang diperuntukkan oleh Kerajaan Persekutuan kepada negeri Sabah dan juga harapan bagaimana untuk kita melihat realiti itu yang paling penting. Sebab kalau kita buat dasar pun realiti tidak kena dengan dasar itu tak jadi juga kan. Betul. Tapi untuk bajet Sabah sendiri, apa harapan, apa yang perlu diberikan tumpuan segera, quick wins mungkin untuk setidaknya dalam aspek inovasi, teknologi tahun depan? Yes. So saya akan tetap mengulangi poin yang sama apabila ditanya tentang wishlist ya dari kami di Borneo ini. Sabah ini besar, kita ada 25 daerah to begin with dengan kepadatan penduduk 3.9 juta tak termasuk stateless. Jadi masalah kami pun berbeza daripada penduduk di Semenanjung. Dan Najib tahu kita Sabah masih lagi negeri termiskin di Malaysia dan mempunyai pengangguran yang tertinggi. Jadi saya berpendapat untuk mendepani cabaran-cabaran ini, keperluan perbelanjaan kami perlu ditingkatkan lagi. Tidak kiralah sama ada perbelanjaan khusus untuk Sabah ataupun melalui agensi persekutuan. Tapi saya bukanlah nak cakap dengan hanya bajet yang besar baru kita dapat solve all of those problems, tetapi logiknya dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan keperluan yang lebih serius berbanding negeri lain, we deserve to get more. So saya berharap apabila sesuatu pelan itu dirancang, pihak yang memegang mandat belanjawan ini dapat melihat kami dari perspektif yang berbeza, bukan pukul rata. So kena turun sabar dan faham keperluan kami. Yang paling penting seperti Vivi sekarang yang sedang lakukan, memberitahu, menceritakan. Inilah realitinya untuk pembuat dasar juga mendengar dan sebagainya supaya lebih banyak lagi bukan saja peruntukan yang lebih bermakna untuk negeri Sabah itu diturunkan untuk aspek inovasi dan juga teknologi. Terima kasih Vivi kerana meluangkan masa bersama kami. Terima kasih Najib. Saya rasa ini adalah perkongsian sangat bermanfaat untuk semua sekali, bukan sahaja penduduk negeri Sabah, saya kira rakyat Malaysia juga untuk memahami realiti dan apa yang perlu kita lakukan khususnya untuk negeri Sabah. Baik, terima kasih Vivi. Kita akan berhenti rehat sekali lagi, kembali selepas ini.